Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk seminar penyelidikan serai tahun 2021 anjuran Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail, saya bersama rakan kumpulan saya telah menjalankan kajian penyelidikan bertajuk Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran dalam Talian oleh guru sekolah menengah di daerah Temerloh semasa penularan pandemik COVID-19. Di slide ini, kami menyertakan nama-nama pembentang yang akan membentang mengikut bab-bab yang akan diceritakan dalam kajian ini. Yang pertama iaitu saya, Cikgu Nurul Syuhada binti Muhammad Bakri, diikuti dengan Cikgu Nurul Izzati binti Hanifah dan yang seterusnya adalah Cikgu Nur Azira binti Nordin. Ketiga-tiga kami adalah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Damar, Lancang, Pahang. Saya, Cikgu Nurul Syuhada, akan membentangkan topik. Yang pertama, pengenalan. Yang kedua, penyataan masalah. Yang ketiga, objektif kajian. Dan yang keempat adalah persoalan kajian. Bagi topik pengenalan, kita jaga kita adalah hashtag atau slogan yang menjadi trend di Malaysia sejak awal tahun 2020 di mana novel coronavirus 2019 atau lebih dikenali sebagai COVID-19 tersebar bukan sahaja di Malaysia tetapi juga di seluruh dunia yang merebak secara aktif bermula Disember 2019 di daerah Wuhan, China. Kemudian Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM telah mengubah corak pengajaran dan pembelajaran PDP kepada pengajaran dan pembelajaran di rumah iaitu PDPR dengan penyediaan manual PDPR yang cukup lengkap sebagai rujukan untuk para pendidik. Setiap guru perlu membuat pelaporan PDPR menerusi sistem pelaporan PDPR ataupun dikenali sebagai SPDPR bagi mengumpul maklumat pelaksanaan PDPR yang dijalankan oleh guru masing-masing. SPDPR ini meliputi kaedah-kaedah pengajaran yang digunakan oleh guru ketika sesi PDPR berlangsung. Di bahagian slide ini adalah merupakan Google Form pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR oleh Jabatan Pendidikan Negeri Pahang tahun 2021. Kaedah PDPR yang digunakan secara dalam talian yang diletakkan di dalam Google Form adalah kaedah menggunakan modul, kaedah berasaskan projek, kaedah flip classroom, kaedah pembelajaran mastery, kaedah pembelajaran kontekstual dan juga kaedah pembelajaran berasaskan masalah. Penyataan masalah dalam kajian yang telah dijalankan ini termasuklah yang pertama, dengan perubahan sistem pendidikan menerusi dalam talian ini telah memberi titik tolak tekanan kepada guru untuk menentukan kaedah PDP yang berkesan untuk diaplikasikan. Yang kedua, Muhammad Yusof et al. Pada tahun 2006 telah menyatakan kebanyakan guru masih lagi mengamalkan kaedah pengajaran secara tradisional iaitu teacher-centered learning walaupun teknologi maklumat dan komunikasi telah diperkenalkan. Dan juga yang ketiga, pentaksiran murid perlu dilaksanakan secara atas talian dan ini menyukarkan lagi guru untuk mengenal pasti kaedah PDP yang bagaimana dan juga yang seharusnya digunakan supaya tiada murid ketinggalan dalam pendidikan. Objektif bagi kajian penyelidikan yang telah dijalankan oleh kami adalah yang pertama, mengenal pasti kaedah pengajaran dan pembelajaran PDP dalam talian yang diaplikasikan oleh guru sekolah menengah di daerah Temerloh semasa penularan pandemik COVID-19. Dan yang kedua adalah mengenal pasti tahap keberkesanan
kaedah pengajaran dan pembelajaran PDP dalam talian yang diaplikasikan oleh guru sekolah menengah di daerah Temerloh semasa penularan pandemik COVID-19. Seterusnya, bagi persoalan kajian ini adalah apakah kaedah pengajaran dan pembelajaran PDP dalam talian yang diaplikasikan oleh guru sekolah menengah di daerah Temerloh semasa penularan pandemik COVID-19. Dan yang kedua adalah bagaimanakah tahap keberkesanan kaedah pengajaran dan pembelajaran PDP dalam talian yang diaplikasikan oleh guru sekolah menengah di daerah Temerloh semasa penularan pandemik COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Izzati binti Hanifah daripada SMK Bukit Damar, Lancang, Temerloh, Pahang, merupakan pembentang yang kedua. Saya akan membentangkan sorotan literatur dan metodologi kajian ini. Sorotan literatur saya bahagikan kepada dua, iaitu teori kaedah pembelajaran dan kaedah-kaedah PDP dalam talian. Teori kaedah pembelajaran dalam John Piaget 1976 dan Lev Vygotsky 1978 telah memperkenalkan teori konstruktivisme di mana konsepnya merupakan sebuah pendekatan PDP yang menekankan penyusunan pengetahuan dalam minda manusia. Dalam Abdul Jalil dan Bahtiar 2005 juga menjelaskan bahawa murid membina makna melalui pengalaman baharu terhadap apa yang telah dipelajari mereka. Pendekatan konstruktivis dalam pendidikan merupakan satu inovasi tentang gaya PDP masa kini serta penekanan konsep student-centered learning. Bagi kerangka konseptual dalam Rajah 1 di bawah ini dapat dihubungkan melalui connectivism theory di mana ia menekankan kepada teori pembelajaran untuk era digital yang telah diperkenalkan oleh Siemens 2004. Kaedah-kaedah PDP dalam talian. Kaedah yang pertama adalah kaedah penggunaan modul yang bertujuan untuk memandu dan memimpin murid secara terancang. Yang kedua ialah kaedah berasaskan projek. Melalui kaedah ini, murid dapat mengembangkan minat terhadap projek serta mereka lebih menghargai hasil yang telah disiapkan oleh mereka. Yang ketiga adalah kaedah inquiry, adalah secara induktif, di mana guru bertindak sebagai fasilitator kepada murid sepanjang pembelajaran bersama murid. Yang keempat adalah kaedah pembelajaran mastery, di mana menurut Bloom 1968 merumuskan kaedah pembelajaran mastery merupakan suatu pendekatan dan pembelajaran yang memfokuskan penguasaan murid dalam sesuatu perkara yang dipelajari. Yang kelima adalah kaedah pembelajaran secara kontekstual, adalah pembelajaran berdasarkan pengalaman sendiri dan bukannya sekadar mengetahui isi pengajaran yang dipelajari murid. Yang keenam adalah kaedah pembelajaran berasaskan masalah atau dikenali sebagai problem based learning untuk digunakan sebagai kaedah penyelesaian sesuatu topik secara berkumpulan. Metodologi kajian. Saya bahagikan kepada tiga, iaitu reka bentuk kajian yang kami gunakan, instrumen kajian dan metode analisis data. Reka bentuk kajian yang kami gunakan adalah reka bentuk kualitatif, iaitu secara penyelidikan fenomenologi. Kajian tindakan ini menggunakan instrumen temu bual yang telah diubah sesuai dan analisis dokumen. Instrumen kajian yang kami gunakan adalah temu bual. Okey, kaedah utama yang kami gunakan. Yang kedua adalah analisis dokumen seperti sumber primer dan sekunder yang diperolehi daripada bahan-bahan bertulis. Persampalan kami menggunakan sampel daripada 3 orang guru Kementerian Pendidikan Malaysia yang terdiri daripada 2 orang guru wanita dan 1 guru lelaki dari SM Sekolah Menengah di daerah Temerloh yang mempunyai pengalaman mengajar melebihi 5 tahun. Metode analisis data, instrumen yang digunakan untuk penyelidikan ini adalah temu bual. Proses menganalisis data dilakukan dengan mentranskripsikan suara dan video yang dirakam secara manual. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Saya, Nur Azia binti Nordin dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Damar, Lancang, Pahang adalah pembentang ketiga. Saya akan membentangkan dapatan kajian, kesimpulan kajian dan syur cadangan kajian. Dapatan kajian merangkumi 3 tema utama. Pertama, pemilihan kaedah PDP dalam talian. Kedua, keberkesanan kaedah PDP dalam talian. Dan ketiga, kurang penglibatan murid dalam PDPR. Tema pertama iaitu pemilihan kaedah PDP dalam talian. Kaedah menggunakan modul, kaedah berasaskan projek, kaedah pembelajaran berasaskan inquiry dan kaedah pembelajaran berasaskan masalah merupakan kaedah PDP dalam talian yang banyak digunakan oleh responden kajian. Tema kedua pula adalah keberkesanan kaedah PDP dalam talian. Dapatan kajian mendapati bahawa kaedah PDP dalam talian yang digunakan oleh responden adalah berkesan serta mencapai objektif pembelajaran. Ini disokong dengan kajian Surani dan Hamidah pada tahun 2020. Dalam kajiannya mendapati bahawa 80% responden bersedia untuk mengikuti pembelajaran dalam talian dengan modul yang terancang. 62% responden menyatakan bahawa pembelajaran dalam talian memberi manfaat dan 32% menyatakan kesukaran untuk memahami kandungan pembelajaran. Manakala tema ketiga pula ada kurang penglibatan murid dalam PDPR. Penglibatan murid semasa PDPR ada kurang memberansangkan. Antara faktor-faktor yang dinyatakan oleh responden ialah pertama, sikap murid. Kedua, ketiadaan jaringan internet. Ketiga, kehabisan data. Dan keempat, kekurangan peranti. Menurut Faris, 2020, peratus ketidakhadiran yang tinggi ini telah mendatangkan kebimbangan kepada pihak-pihak Kementerian Pendidikan Malaysia kerana berkemungkinan murid-murid ini akan mengalami masalah keciciran dalam pelajaran atau dikenali sebagai lost generation. Kesimpulan kajian dan syur cadangan kajian. Pertama, pendidik harus melihat reka bentuk atau pedagogi pembelajaran, kaedah belajar seseorang individu, kepelbagaian teknologi dan media serta kebolehan pendidik melibatkan murid terlibat dalam proses pembelajaran. Kedua, masalah yang dihadapi oleh murid untuk mengikuti PDPR dapat diteliti dengan lebih telus oleh guru, pentadbir sekolah, PPD, JPN serta KPM bagi membantu murid supaya dapat mengikuti PDPR. Dan yang ketiga, mengadakan bengkel atas talian bagi memantapkan pengetahuan teknologi maklumat oleh guru yang kurang mahir. Secara kesimpulannya, diharapkan kajian ini dapat membantu guru untuk meningkatkan kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam talian, khususnya kepada semua guru di daerah Temerloh, Pahang demi kecemerlangan dan kemenjadian murid. Sekian sahaja dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Damar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.